Apakah Ya. impak mangsa buli ini dalam jangka masa yang panjang? Okey, hari ini kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita yang mana seorang akan berkongsi pendapat dan seorang ini merupakan seorang yang pakar dalam bidangnya. Kita bersama dengan Profesor Dr. Rozmi Ismail selaku pensyarah dan juga pakar psikologi dari Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Assalamualaikum. Apa khabar, Prof? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, terang dan kita boleh dengarkan Prof di sana tu. Okey, Prof, bercakap mengenai buli ni mungkin untuk membuka perbincangan atau topik kita ini, apakah yang boleh kita katakan atau definisikan sebagai buli ini, Prof? Okey, buli ni adalah satu tajuk ataupun isu yang sudah lama sebenarnya. Saya rasa dia akan sentiasa wujud sepanjang zaman. Selagi mana manusia itu ada. Kan? Alright, jadi dari segi definisinya, buli itu adalah merujuk kepada satu tingkah laku agresif sebenarnya. Dia melibatkan sama ada niat ataupun kelakuan. Niat mungkin dia ada keinginan untuk misalnya membunuh orang, nak menyakiti hati orang, nak mencederakan orang lain dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dalam konteks fizikal adalah dia ada satu perbuatan yang boleh menyebabkan kesan yang besar kepada individu. Right. Ada beberapa jenis kategori yang kalau kita boleh lihat di sini, bully dalam konteks fizikal, bully dalam konteks emosi ataupun mental, dan verbal, dan yang terkini adalah bully dalam konteks cyber. Prof, bila kita cakap tentang buli ni, mungkin ramai yang beranggapan bahawa buli ini seringkali dikaitkan dengan golongan remaja, kanak-kanak ataupun budak-budak sekolah. Namun tanpa kita sedari bahawa ia sebenarnya juga boleh terjadi dalam kalangan orang dewasa ini, terutama sekali apabila kita bercakap tentang buli cyber dan juga buli di tempat kerja, Prof. Ya, ini kita nampak ialah especially dengan dunia kata everything is on our fingers kan, di ujung jari. Jadi banyak kes kita dapati bully ni dia rupanya berevolusi lah. Daripada cara yang konvensional kepada cara yang lebih sophisticated dan canggih. Misalnya bully cyber. Kita dapati banyak kes yang yang mungkin Ain dan rakan-rakan lain pun tahu. Antara saya boleh rujuk dalam satu jurnal yang dikeluarkan oleh jurnal antarabangsa Lancet, mengatakan bahawa ada banyak kes sehingga ada kes bunuh diri bila dibuli secara fizikal dalam konteks alam maya, dalam konteks cyber. Dibuli dalam konteks maksudnya dia diperbodohkan, dia dikutuk, dia dimaki hamun dan sebagainya. Dan ini saya rasa mungkin semua tahu kan yang berlaku di negara kita akhir-akhir ini pun kita lihat di kalangan ustaz kan, di kalangan ustaz, di kalangan penceramah, di kalangan artis, macam-macam berlaku kita lihat. Saya tak payah sebutlah kan, tapi kita nampak elemen-elemen bully itu sudah nampak di sana. Jadi kesannya memang sangat-sangat orang kata besar kepada individu lah. Okey, dan kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini dalam dunia cyber ianya berlaku secara berkelompok, beramai-ramai, dan kemudian lebih meresahkan apabila orang semudah baling batu, sembunyi tangan. Jadi kan kalau kita melihat kepada keadaan ini, Prof, apakah sebenarnya impak? Kadang-kadang orang merasakan apa yang mereka lakukan tidak memberi kesan pun. Mereka kata bergurau, perli saja, main-main, tetapi sebenarnya impaknya sangat besar. Sila beritahu pada masyarakat, Prof. Buat fake account, Prof. Ya, memang impak secara psikologi kita tidak nampak impak psikologi ni. Sebenarnya itu lebih besar. Dia boleh beri kesan kepada kesihatan mental. Dia boleh menjadi rasa murung, rasa sedih. Misalnya saya dihina, saya dikatakan sebagai bodoh, tak guna, manusia orang kata jahanam dan sebagainya. Jadi impak itu orang tak nampak tapi kita akan simpan dalam jiwa kita, dan akhirnya dia boleh mendatangkan rasa murung, rasa sedih, dan akhirnya rasa anxiety, dan menyebabkan kita ada rasa diri kita tak berguna, saya malas nak berhubungan dengan orang kerana saya ni teruk dan sebagainya. Akhirnya yang paling saya sedih adalah ada kecenderungan untuk merosakkan diri sendiri ataupun nak membunuh diri. Kita sebenarnya nak dengarkan juga pendapat daripada
Francisca Lu Hong, tapi kita sedang cuba mendapatkan beliau. Prof, macam Prof katakan tadi, ia memberi kesan dan juga impak psikologi terhadap mangsa yang dibuli itu sendiri. Tetapi tanpa kita sedari, apabila seseorang individu itu dibuli, Prof, ia juga mungkin boleh memberikan kesan psikologi, kesan emosi ini kepada individu-individu di sekeliling mereka, Prof. Seperti ibu bapa, adik-beradik. Apabila orang itu sering dibuli, biasanya kecenderungan dia untuk membuli juga adalah tinggi. Mana dia akan balas dendam balik. Maksudnya, kalau awak buat pada saya akan buat balik. Tapi saya tak boleh buat balik pada awak sebab awak lebih besar, lebih kuat daripada saya. Maka siapa yang jadi mangsa? Jadi yang menjadi mangsa adalah orang di sekeliling kita. Mungkin anak isteri kita, mungkin suami kita, mungkin ahli keluarga kita. Jadi impaknya itulah saya rasa boleh beri impak terutamanya pada anak lah. Dia menyalurkan rasa ketidakpuasan hati, rasa balas dendam itu kepada anak. Itulah paling bahaya sekali. Tapi Alhamdulillah saya dan Fiza Sarjan walaupun pernah dibuli, kami tak pernah buli orang lain, Prof. Alhamdulillah. Kita nak dengarkan pendapat Fahrin daripada Francisca Lu Hong, merupakan Miss Malaysia Universe 2020 yang berada dalam talian ketika ini. Apa khabar, Fran? Hai, baik. Hello. Okey, harap sihat di sana. Okey, Fran, hari ini topik kita buli dan kabarnya Fran sendiri mempunyai pengalaman pernah dibuli tapi bangkit sehebat hari ini. Silakan berkongsikan dengan kita pengalaman anda. Okay, hai semua. So, pengalaman Fran kan jadi mangsa buli dulu. Actually, masa tu Fran masih study. It was during my high school lah. Masa sekolah. So, Fran ni jenis orang yang tak banyak kawan sangat. And saya rasa dulu Fran kena bully sebab because of my appearance first. Sebab Fran ni jenis yang macam pemalu sikit. Lepas tu, I was known as a very tall person in class. Paling tinggi dalam kelas. Lepas tu, I have very tan skin sebab dulu Fran aktif buat benda luar sekolah lah, like co-curricular activities and so on. Jadi, being tall and have a very tan skin masa tu, very skinny. Jadi, Fran jenis yang tak banyak kawan and people always like make fun of my height and my appearance, and I rasa macam tak confident lah being around with girls, especially sebab Fran ni study in all girls school. So, yeah. Fran, mungkin Fran boleh kongsikanlah juga bagaimana kan impak ataupun kesan Fran dibuli tu dalam kehidupan Fran. Sampai ada tak Fran pernah merasakan macam tak nak pergi sekolah ke, tak nak jumpa orang ke, macam mana tu, Fran? Oh, yeah. Actually, yes, that's very funny story kan dulu. So, I got bullied even way before high school. So, masa sekolah rendah tau. I ingat dulu I was 11 or 12. So, what happened was, I akan pretend macam sakit perut, buat diri muntah dalam toilet, bagi parents dengar, so that I tak pergi sekolah. To the point that my parents kind of realized that few couple of times in a weekend, macam like literally 4 days in that whole 1 week I tak nak pergi sekolah. And then my dad macam, kenapa dia tak nak pergi sekolah? So I guess in a way dia realise lah yang Fran ni tak banyak kawan. So he came to the school and he had to help me to go to school and cakap dengan orang yang the student yang suka bully Fran tu lah. So it come to that point. And sebab tu lah Fran tak banyak kawan. I have trust issue and I feel very low. So yeah, it impact me in my studies jugalah. Ini juga bermakna kan, Fran, maknanya peranan ibu bapa untuk menyedari perubahan seorang anak ataupun kemurungan seorang anak itu juga sangat penting ya, Fran, Sangat penting, and I am so grateful sebab parents saya, I tak pernah cerita pasal I kena bully dekat sekolah because I feel it very embarrassing kan. Tapi mereka kenal I, and I am very close to my parents. We're like very close. They're like my best friend. Sebab for me, they are the only, cuma mereka dua je yang I boleh trust dari I kecil sampai sekarang. Jadi diorang tahu Fran, my perkembangan and how I act kan. Jadi bila Fran tak nak pergi sekolah, and they know that I'm okay walaupun I pretend I tak okay. So memang main peranan yang sangat penting. Parents main peranan yang sangat penting. They must know their kids very well.
Selain daripada Fran kongsikan pengalaman, kalau kita lihat di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat tempatan juga, banyak sebenarnya secara kita sedar ataupun tidak selebriti yang pernah juga menjadi mangsa buli.